Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita hadir awal sikit. Masya Allah. Masya Allah. Datangkan awal sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Ramli Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fih. Maka Allah SWT berkatkan masa tuan-tuan. Masya Allah. Persediaan tuan-tuan, kesediaan tuan-tuan dalam hadirkan diri untuk majlis, iaitu majlis yang merupakan majlis para malaikat yang dikerumungi oleh malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Tuan Muhammad Suhaimi. Masya Allah. Efi Aswadi. Masya Allah. Jess Hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fuzi Ismail. Maimun Yusmun. Masya Allah. Hadirkan diri dengan kita yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Perintah Allah dan yakin pada janji-janji Allah. Dan di samping itu, dengan kita niat untuk amalkan dan sampaikan. Dengan itu, tuan-tuan boleh share. Tuan-tuan boleh share. Masya Allah. Masya Allah. Ni kalau kat Kelantan memang teruk lah sikit. Mungkin orang balik ramai. Masya Allah. Duyung Marina. Masya Allah. Bercuti ke muda. Di Duyung Marina ni. Bercuti ni. Di mana Duyung Marina ni? Di Pangkur ni. Sebelah ni nak masuk ke Pangkur. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah fih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Ya, malam ni kita berada di muka surat 291 fasal ketiga di dalam bab Kitabus Shalah, di dalam Kitabus Shalah bab waktu solat. Hadis yang ke-584 kurungan keempat. Penerangan cara Jibril alaihissalam mengimami Nabi. Bentuk penerangan macam mana Jibril alaihissalam mengimami Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Shihab rahmatullah alaihi anna Umar Abdul Aziz akhar al-asr شيئا قال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر أعلم ما تقول أعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه
yahsubu bi asabi'i khamsa salawatin muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Hazrat Ibnu Shihab rahmatullah alaih bahawanya Hazrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih melewatkan sedikit solat asar. Umar bin Abdul Aziz dia sembahyang, dia melewatkan sedikit solat asar. Biasanya orang-orang dahulu mereka lah pemimpin, mereka lah yang menjadi imam kepada pucuk pimpinan mereka. Bukan mereka umarak saja, tapi mereka juga a'immah, iaitu mereka juga menjadi imam kepada rakyat jelata. Sekarang pemimpin tak jadi imam dah. Imam lain, ulama lain, umarak lain. Dulu umarak beliau juga menjadi imam. Jadi satu ketika Umar bin Abdul Aziz melewatkan solat asar sedikit pada waktunya. Kemudian Hazrat Urwah radhiyallahu anhu telah berkata kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihissalam telah turun dan bersolat di belakang Rasulullah. Lalu Hazrat Umar rahmatullah alaih telah berkata kepada beliau, aku mengetahui apa yang kamu katakan. A'lamu, aku mengetahui apa yang kamu katakan, ya Urwah. Kemudian Hazrat Urwah telah berkata, aku mendengar Hazrat Bashir bin Abu Mas'ud berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidina Jibril telah turun dan mengimamiku dan bersolat bersamanya. Kemudian Rasulullah kata, kemudian aku bersolat bersamanya, kemudian aku bersolat bersamanya, kemudian aku bersolat bersamanya, kemudian aku bersolat bersamanya, iaitu ringkaskanlah itu sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Baginda mengira dengan jari-jari baginda sebanyak 5 waktu penerangan. Di sini perkataan i'lam ataupun a'lamu. A'lamu di sini perkataan alif, ain, lam, mim tu dia ada 3 kemungkinan, 3 bentuk kemungkinan. Pertama, jika kita kata sirah wahid mutakallim, fi'il mudhari', jadi kita baca dia a'lamu, aku mengetahui apa yang kamu katakan. Terjemuh dia tu, terjemuh yang saya terjemuh di atas tadi tu, iaitu a'lamu, tapi baris dia tu i'lam. Jadi sebenarnya a'lamu. Tu bariskan dia. Kalau tuan-tuan bariskan a'lamu, bariskan dia a'lamu, bukan i'lam dah, a'lamu, bariskan dia a'lamu. Sebab sesuai dengan apa yang saya terjemahkan. Sebab di situ boleh baca 3 keadaan. Sebab dia boleh baca tiga kemungkinan. Apa yang diterjemahkannya ialah aku mengetahui apa yang kamu katakan. A'lamu iaitu sirah mudhari', fi'il mudhari', sirah mutakallim. Aku mengetahui apa yang kamu katakan. Dan Hazrat Umar terus memberi alasan beliau, aku tahu mu nak kata apa kat aku. Lepas tu barulah aku tahu bila Hazrat Umar bin Abdul Aziz melewatkan solatnya, Sayyidina Urwah ni, ada Urwah, itu Sayyidina Urwah nak beritahu pada dia, kenapa kamu lewat sembahyang? Kenapa kamu lewat sembahyang? Begitu. Kenapa kamu lewat sembahyang? Dia kata, aku tahu. Tak payah cerita, saya dah tahu apa yang Tuan nak katakan. Gitu. Kadang-kadang kan ada orang nak tegur kita, kita dah block dah. Kita dah tahu apa yang dia nak cakap. Begitulah kata Umar bin Abdul Aziz kepada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi aku tahu beliau melewatkan solat. Dan selepas tu beliau terus memberi alasan kenapa beliau melewatkan solat tersebut. Kemungkinan kedua, amar hadir. Amar hadir, maka perhatikanlah. Amar hadir. A'lim. Amar hadir. A'lim. Kemungkinan tu amar hadir. Kemungkinan tu ialah kemungkinan dinyatakan. Kemungkinan kedua ialah amar hadir, maka perhatikanlah apa yang kamu kata.
Perhati baik-baik. Perhati baik-baik apa yang kamu kata. Maka apa yang kamu kata, bagaimana Jibril boleh mengimami Nabi? Betul, berhati baik-baik. Tadi dia kata aku tahu dah kau nak cakap aku sembahyang asal lewat, kenapa? Tapi dia ada banyak masail di situ. Dan kata lagi, sirah Amar juga, i'lam, perhati baik-baik. Dengar betul-betul, i'lam di sini. I'lam, perhati baik-baik. Kau tahu tak? Perhati baik-baik. Apa kena perhati tu? Cakap tu berhati-hatilah sikit. Maka makna perhatikan betul-betul apa yang kamu nak katakan tu. Bagaimana Jibril boleh mengimami Nabi? Jibril tak mengimami Nabi. Jibril hanya datang mengajar Nabi sembahyang. Nabi mengimami sahabat. Dan sebelum ni kita dah bahaskan dah. Kerana telah dinyatakan pada perbahasan sebelum ini, apa yang berpendapat bahawa gambaran yang sebenar ialah Sayyidina Jibril tunjuk ajar kepada Nabi. Sayyidina Jibril tidak menjadi imam keman. Perhati baik-baik. Tadi aku dah tahu dah kau nak kata aku sembahyang lewat. Ni perhati baik-baik, kau nak kata tu imam tu Jibril. Tak. Kemungkinan ketiga surah Amar juga, tapi ba'ifam. A'lim ma taqulu. Maka maknanya buktikanlah apa yang kamu kata. Bahasa Arab ni alif, ain, lam, mim. Dia boleh baca. Bukti apa bukti yang kamu kata macam tu? Tadi aku dah tahu apa yang kamu nak kata. Kedua, berarti betul-betul apa yang kamu nak cakap. Sekarang bagi bukti apa yang kamu kata. Maka maknanya ialah buktikanlah apa yang kamu katakan. Sirah ini kita utamakan lagi dan sesuai dengan konteks yang datang selepasnya, iaitu ayat yang selepasnya, iaitu Sayyidina Urwah telah mendatangkan sanad di dalam meriwayatkan hadis ini. Maksud mendatangkan sanad ni, dia mendatangkan bukti. Dia datangkan bukti. Sekarang semua kan nak bukti. Sahih kau ni hadis ni, hasan ke hadis ni, yang dhaif ni, mana bukti dia? Jadi itulah, dengan sanad tadi terbuktilah. Dan makna itu, makna ketiga ni lebih lagi disukai oleh ulama dengan sebab konteks ayat yang datang selepasnya, ataupun konteks perbuatan yang datang selepasnya. Pesanan Sayyidina Umar, hadis ke-585, hadis yang kelima, pesanan Sayyidina Umar kepada gubernurnya. Sayyidina Umar pesan kat gubernur dia. Apa pesanan dia? Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kataba ila ummalihi inna ahamma umurikum indi as-salah man hafizaha wa hafaza 'alayha wa hafiza dinahu wa man zayya'aha fa huwa lima siwahu adya'u. Summa kataba an sallu dhahra in kana fay'u dhira'an ila an yakuna dhillu ahadikum mislahu wal 'asra wasyamsu murtafi'atun baydha'u naqiyatun qadra ma yasiru raqib farsakhain aw salasan qabla مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ومن نام فلا نامت عينه ومن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة رواه مالك. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah menghantar surat kepada gubernur-gubernur dia. Sayyidina Umar dia hantar surat pesanan kepada gubernur-gubernurnya. Sesungguhnya urusan kamu yang paling penting di sisi aku ialah solat. Aku hantar kau ni kat sana, tapi urusan yang bagi aku yang paling penting ialah solat. Kenapa? Bukan hanya setakat kamu tunaikan ini tak. Paling penting kamu kena jaga solat kamu. Siapa yang menjaga solatnya dan menunaikannya dengan betul dan berterusan, maka dia telah menjaga agama. Man aqamaha aqamaddin, man hadamaha hadamaddin. Siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, berarti dia telah meruntuhkan agama.
Siapa yang menjaga dan menunaikannya dengan betul dan berterusan, maka dia telah menjaga agamanya. Siapa yang mensia-siakan solatnya, maka dia akan lebih mensia-siakan urusan yang lain. Kemudian beliau pun telah menulis, tunaikanlah solat zuhur. Dia bagi petunjuk, bagi tahu solat zuhur bila nak sembahyang. Apabila bayang aslinya pada kadar 1 hasta, dan hadnya ialah sehingga bayang seorang itu sama dengan tingginya, dengan objeknya. Objek tu keadaan dia lah, diri dia. Tunaikanlah solat asar ketika matahari tegak cerah dan jelas sehingga tempat penunggang merentasi 2 hingga 3 farsah sebelum tenggelamnya matahari. Ini diberitahu kadar waktu. Waktu maghrib bermula iaitu ketika matahari tenggelam, dan waktu isyak bermula apabila syafaq merah hilang sehinggalah kita syafaq merah saya sebut. Sebab di situ bagi mazhab Syafi'i hinggalah sepertiga malam. Siapa yang ingin tidur, maka tidurlah, maka matanya tidak tertidur. Maksudnya tidur tu janganlah tidur tu buat tidur ayam-ayam je, jangan tidur lena. Siapa yang ingin tidur sebelum isyak tu, maka tidurlah, maka matanya tidak tidur. Siapa yang ingin tidur, maka matanya tidak tidur. Tunaikanlah solat subuh sewaktu bintang-bintang masih jelas dan bertaburan. Hadis riwayat Imam Malik rahmatullah alaih. Penerangan, menunaikannya dengan betul. Siapa yang tunaikan solat dengan bagus, yakni dengan berterusan menjaga syarat-syaratnya, iaitu perkara-perkara yang wajib di luar sembahyang, rukun-rukunnya, perkara-perkara yang wajib di dalam sembahyang, sunat-sunatnya di luar dan di dalam, dan adab-adabnya. Ni jaga ni, maknanya itu yang maknanya menjaga solatnya dengan menjaga syarat dan rukun dan sunat-sunat dan semua adab-adab dan mustahabat. Yang itu baru dikatakan orang yang menyempurnakan solatnya dan yang berterusan. Dan tu jaga. Dan dia kata solat zuhur kadar 1 hasta. Apa maksud kadar 1 hasta? Bukan ketetapan untuk semua tempat. Kadar 1 hasta, iaitu berbeza mengikut tempat, musim dan masa. Setiap tempat boleh berubah-ubah bayang aslinya. Sebab oleh sana-sana tu dia ke utara dah. Ke utara, maka dia dah bukan khatul istiwa lagi. Maka bayang aslinya tadi panjang. Seolah-olah seperti, apa dia? Seperti kadarnya 1 hasta dah. 1 hasta dah bayang asli tu. Sebab matahari dia condong. Ini untuk solat zuhur pada ketika itu di kawasan Madinah. Calon. Dan 1 farsah. Jadi mungkin ketika itu di Madinah bayang aslinya ialah 1 hasta. 1 farsah lebih kurang 3 batu atau 5 kilometer. Jadi 3 farsah ialah sebenarnya 15 kilometer. Ini adalah kadar biasa. Jika seorang yang cepat perjalanannya, maka lebih kurang masa perjalanannya. Maksudnya kadar tu barulah habisnya waktu asar. Maknanya tepat pada waktu, dia panggil jarak-jarak. Dan kemudian moga matamu tidak tidur. Ini adalah doa Sayyidina Umar. Jika terlalu letih, sebelum sembahyang isyak terlalu letih, sebelum maghrib tidur, sebelum sembahyang isyak terlalu letih, dan menyuruh orang lain, jika terlalu letih, maka suruh orang lain mengejutkannya, maka ini tidak mengapa dan tidak menjadi larangan. Tu tidur leno tu nak sampai subuh tu, sampai tertinggal waktu isyak, tak boleh lah. Bangun tengah malam baru nak sembahyang isyak, lama terlepas macam mana? Berdosa pula. Begitu. Bintang masih jelas, waktu masih gelap. Maksudnya sembahyang subuh tu, ni dalil mazhab Imam Syafi'i, bintang masih jelas. Maksudnya kita tengok kat langit tu, bintang tu nampak jelas lagi. Maksudnya waktu tu masih lagi gelap. Kalau dah waktu siang, tak nampak dah bintang. Maka dalil bagi mazhab kita, sembahyang subuh ialah pada waktu ghalas, iaitu waktu masih gelap
di awal waktu. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, dia waktu asfar, waktu dah hampir nak subuh dah, cerah dah nak subuh dah, 40 minit lepas masuk baru sembahyang. Tapi waktu bulan puasa, mereka pun sembahyang awal juga, sebab mereka semua kebanyakan bangun awal, bersahur. Jadi kalau sembahyang awal, boleh rehat selepas solat tadi. Okey, hadis yang 586. Bilakah Nabi mengerjakan solat zuhur yang khusus? Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana qadru salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra fi sayfi salasata akhdamin ila khamsati akhdam wa fi syita'i khamsata akhdam ila sab'ati akhdam. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau berkata, kadar solat zuhur pada musim panas yang Rasulullah buat, kadar solat zuhur Rasulullah pada musim panas ialah 3 hingga 4 langkah. Maksudnya 3 hingga 4 langkah, dah panjang sikit dah. Pada musim sejuk, pada musim sejuk 5 hingga 7 langkah. Tengok Allahu Akbar. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, sembahyang musim panas ni dilewat sikit dibandingkan dengan sembahyang musim sejuk. Sebab abridu bis solat, bagi kita semua waktu termasuk waktu zuhur pun menyegerakan solat itu lebih afdal dibandingkan melewatkan solat. Okey. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, abridu, dia ambil dalil abridu. Abridu maksudnya sejukkan sikit waktu zuhur. Sejukkan sikit waktu zuhur, maksudnya lewatlah waktu zuhur tadi. Lewatlah waktu zuhur. Dan pada musim sejuk, musim panas tu sebenarnya dia nak lewat, tapi macam mana nanti kita tengok. Hadis ini ialah dalil mazhab Hanafi. Musim panas Nabi lewatkan solat, musim sejuk Nabi cepatkan solat. Pada musim panas, matahari betul-betul setentang atas kepala, jadi bayang aslinya pendek. Sedangkan pada musim sejuk, bayang asli akan menjadi lebih panjang sebab matahari jauh sikit. Pada musim panas, langkah yang ketiga daripada objek yang tegak telah agak jauh daripada bayang asli. Maknanya langkah ketiga langkah tu sebenarnya dah jauh daripada bayang asli. Selepas bayang asli barulah dikira masuk waktu zuhur. Jadi waktu telah lewat sedikit kerana telah jauh daripada bayang asli. Maknanya dia lewat sikitlah sembahyang zuhur tu sebab nak sejukkan musim panas tadi. Pada musim sejuk pula, matahari akan tegak condong. Matahari tegak tu agak condong. Pada matahari tegak tu dia agak condong. Dan bayang aslinya jadi lebih panjang. Jadi waktu zuhur pada langkah kelima daripada objek adalah masih lagi di awal waktu. Sebab sembahyang musim sejuk, sembahyang musim sejuk oleh kerana siang tu pendek, dia diawalkan waktunya. Diawalkan waktu. Tengok saya tulis tu. Musim panas Nabi solat lewat. Walaupun 3 langkah. 3 langkah. Sebab matahari, tengok matahari cantik tu duduk atas tu. Matahari duduk atas. Bila matahari tu, maka dia akan ada bayang asli. Bayang asli tu hitam tu. Masuk waktu tu. Bayang asli tu. Objek tu hitam tu bayang asli. Masuk waktu lepas bayang asli Lepas bayang asli dia tak lagi. Maka langkah yang ketiga telah lewat daripada waktu awal selepas bayang objek. Bayang objek. Musim sejuk pula Nabi solat awal. Sebab apa? Bayang aslinya terlalu panjang. Walaupun tengok 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Bayang aslinya 4 langkah. 4
4 langkah tu bayang asli. Maknanya lepas langkah keempat tu masuk waktu tu. Macam mana waktu lepas hitam tu sepatutnya masuk waktu selepas 4 langkah. Jadi 4 langkah hanya tinggal selangkah. Selangkah sahaja musim sejuk. Maksudnya awal lah. Dan musim panas 2 langkah setengah. 2 langkah setengah. Maksudnya lewat. Boleh faham? Lalu geografi ni maknalah untuk menunjukkan keadaan benda tu dengan mudah insyaAllah. Okey, bab ta'jil solat, bab menyegerakan solat. Oleh kerana pengarang kitab ini, pengarang kitab Masabih, pengarang kitab yang awal, kitab Masabih, dan pengarang Mishkat. Dan pengarang Mishkat, kedua-duanya bermazhab Syafi'i. Muka surat 295 dah. 295 dah. Bab baru pula ni. Bab menyegerakan solat. Bab ta'jil. Bab ta'jil. Ta'jil. Ta'jil tu lewat. Ta'jil dengan ain tu segera. Ta'jil tu dengan hamzah. Ta'jil itu maksud dia lewat. Ta'jilkan sikit lewat. Ta'jil segera. Dia ain dengan hamzah je. Baca dengan ta'jil dengan hamzah, dia akan jadi lewat. Kalau baca dengan ta'jil dengan ain, maka dia makna segera. Harap ni sikit je. Ain dengan alif je. Ain dengan ain, alif. Beza sikit je. Makna berbeza selalu. Pengarang Masabih dan pengarang kitab Mishkat, keduanya bermazhab Syafi'i. Menyegerakan solat adalah satu sunnah yang tersendiri, yang mustaqil, maksudnya tersendiri. Kerana inilah musannif telah menjadikannya bab yang berasingan, satu bab yang khusus yang dibuat oleh pengarang untuk menjelaskan bahawa sembahyang awal waktu tu afdal. Sembahyang di awal waktu. Tadi dia beritahu dah bila nak sembahyang tu, waktu-waktu solat tadi. Tapi dia bawa waktu-waktu solat tu dah tahu dah kena sembahyang awal waktu mengikut mazhab. Tapi dibawa khusus oleh pengarang nak tunjuk bahawa pengarang ni bermazhab Syafi'i lah, dan nak tunjuk dalil bahawa sembahyang yang mustahab itu, yang fadilat itu di awal waktu. Jadi bagi kita waktu fadilat ialah awal waktu. Bagi Imam Abu Hanifah, waktu fadilat bukan awal waktu. Sebahagian ada di akhir waktu, seperti waktu subuh dan zuhur, seperti waktu zuhur di musim panas. Begitu. Dia lewatkan zuhur. Maka lewat tu mustahab, iaitu waktu fadilat. Waktu fadilat, bukannya awal. Tapi oleh kerana kita semua waktu fadilat kita ialah awal, sebab tu letak babul ta'jil. Waktu mustahab untuk menunaikan solat fajar mengikut mazhab Syafi'i dan jamhur ialah pada waktu ghalas, iaitu gelap, masih lagi gelap. Mengikut mazhab Hanafi, mustahab ketika waktu isfar, iaitu waktu hampir sudah agak terang. Mengikut Imam Tahawi, cara yang terbaik ialah dengan menunaikan solat ketika masih ghalas, iaitu gelap, dan disudahi dengan waktu isfar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memulakan solat subuh setelah terbit fajar. Lepas 2 rakaat sembahyang solat subuh, Sayyidina Umar dah qamat, dah lebih kira 5-10 minit dekat qamat dah, dan berterusan membaca Al-Quran dalam solat subuh sehingga hampir terbit matahari. Hampir terbit matahari dah. Maksudnya salam tu, Assalamualaikum, 5 minit lagi habis waktu dah. Sembahyang tu awal waktu. Jadi maksudnya sembahyang subuh sahabat ni lebih kurang sejam, bukannya 10 minit. Sejam lah. Masuk, kita kata 2 minit masuk, habis 7:12 hari ni. So sejam 10 minit. Sejam 10 minit, bang tu masuk azan. Terus azan, sembahyang sunat 2 rakaat, tunggu dalam 5 minit, lepas tu qamat. Jadi 10 minit lah dengan azan dan sembahyang tu, lebih kurang 10 minit. Ada 1 jam lagi. Maka sembahyanglah Sayyidina Umar
dengan sembahyang subuh dan salam 5 minit sebelum subuh, belum berakhirnya solat subuh, iaitu salam pada jam 7.05 lah. Kalau sekarang kan sembahyang pukul 6.10, 6.05 atau 6.10, maka sudah salamnya 6 pada 7.05. Lebih sejam sembahyang. Tapi bagi kita Imam Syafi'i ambil depan, dan bagi Imam Hanifah ambil belakang. Jadi kalau kita masa duduk belajar di Raiwin tu, kita sembahyang lewat. Kadang-kadang Haji Abdul Wahab untuk sembahyang dia keluar lewat sedikit. Dia sebab nak sembahyang ni kena tunggu Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab lah, sebab di markas tu kalau kita sembahyang di Raiwin tu, majma' dia ialah 60,000, 70,000 setiap hari. Tetamu-tetamu yang semana macam mana saya ceritakan dah. Tetamu-tetamu ni 6-70,000 sehari. Makan yang mana kita masak untuk tetamu ni ialah 3,000 kilo roti, 3 tan sehari untuk bagi makan tetamu secara percuma. Masya Allah, secara percuma datang 3 tan sehari. So bila sembahyang isyak, misalnya lepas sembahyang maghrib, ada amalan Karkuzari, iaitu amalan laporan jemaah-jemaah yang balik. Selepas tu isyak masuk. Lepas isyak masuk, tetamu akan datang. Musim sejuk lah, ramai orang datang. Kita akan buka hall tu 5-6 kali buka hall. Barulah habisnya 60,000 orang semakan. Lepas habis buka hall terakhir, orang makan tu atas seperah sikit lagi dah. Sup kita pun bagi tahu kepada pada imam. Kita bagi tahu pada imam. Kata imam tu Maulana Jamil rahmatullah alaih. Imam kata, okey, makanan dah siap. Orang makan dah siap. Bagi tahu imam, okey dah siap. Maknanya bila dah siap boleh buat persiapan lah untuk sembahyang isyak. Sembahyang isyak dah buat persiapan sembahyang isyak. Okey, pergi tahu Maulana Nazrul Rahman. Yang besar-besar ni lah, sebab kita sembahyang lewat kan. Jadi bila habis orang makan semua baru sembahyang. Jadi pergi tahu imam, pergi rumah imam, pergi tahu Maulana Nazrul Rahman dan Maulana Jamshid dan Haji Abdul Wahab. Ni 4 orang ni mesti diberitahu. Tapi mesti tunggu Haji Abdul Wahab dulu akan keluar sembahyang. Haji Abdul Wahab keluar, baru qamat. Haji Abdul Wahab keluar, baru qamat. Jadi kadang-kadang sembahyang subuh ni tunggu Haji Abdul Wahab lewat lah. Bila sembahyang subuh lewat tu waktu afdal lagi bagi Imam Abu Hanifah. Afdal lagi. Tapi dah lewat dah. Hampir nak dekat tu. Lepas tu salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak, salam tu cerah betul lah. Lepas tu Maulana Nazrul Rahman tak tengok jam. 7.10. Panggil budak, panggil pelajar. Waktu habis subuh pukul berapa hari ni? Ustaz, 7.12. Okey, kita salam tadi 7.10. So sembahyang kita sah lah. Sembahyang afdal lagi sebab dia lewat kan. Kadang-kadang Haji Abdul lewat kerana keuzuran dia. So kita jaga sebab 6-70,000 orang nak sembahyang. Kita akan beritahu. Jadi ada orang akan beritahu lah. Tak semua akan beritahu. Ustaz-ustaz besar akan sembahyang. Tapi kita sembahyang berjemaah di masjid. Kita tak buat jemaah kecil-kecil. Kita semua sembahyang jemaah di masjid, dan semua kecuali orang khidmat sahaja. Orang mukimin, masyaikh semua akan sembahyang berjemaah besar-besaran. Tak sembahyang kelompok-kelompok yang kecil, tak. Kita sembahyang dengan jemaah yang besar, bukan jemaah yang kecil. Kita tak adalah, tak payahlah hal-hal semasa. Kita tak sempat nak habis kitab kita. Hal semasa tu ramai dah orang bincang. Jadi kalau kita bincang juga hal semasa, kita macam orang ramai lah juganya. Tak sempat lagi. Tuan-tuan boleh masuk grup lain untuk bincang hal semasa. Di sini kita tak bincang hal semasa. Kecuali benda-benda yang agama, macam hal semasa politik apa semua ni, biarlah ramai dah orang bincang. Kalau kita bincang pula, tak sama lah majlis kita dengan majlis orang lainnya. Begitu insya-Allah.
Jadi kita tak bincang lah hal semasa. Jadi ramai dah orang bincang. Kalau tuan-tuan nak tengok perbincangan, tengoklah hal semasa tu, bincanglah. Ramai dah ustaz-ustaz lain pun dah bincang dah semasa. Jadi semua nak bincang perkara ni. Banyak lagi perkara yang kita nak bincang, kita tertinggal. Jadi masalahnya ialah, terbaiknya kalau kita tinggal di markas ke, kita tinggal di mana-mana ke, kita jangan buat jemaah kelompok kecil-kecil ni. Kita suka, orang Melayu ni suka buat jemaah kecil-kecil. Walaupun sedangkan jemaah tempat besar. Nak buat kecil-kecil. Tak nak. Kita jemaah yang besar tu lebih besar. Tak apa, lewat sikit sembahyang pun. Kadang-kadang kan program, kita buat program, kita buat program, kita buat program Johor ke, kita buat program istimak ke. Jadi bila program istimak, bayar tu lewat. Bayar lewat sudah. Lepas sudah bayar, lepas tu baru ambil sembahyang. Dah lah bayang hampir pukul 10 malam. Dan lepas maghrib bayang pukul 8 lebih. Pukul 10 habis. So sembahyang dalam 10.30. Jadi orang-orang Melayu ni, orang-orang Melayui ni, dia suka sembahyang awal. Jadi bila masuk dah tengah program pun, dia sembahyang tepi tu. Jemaah kecil sini, jemaah kecil sini, jemaah kecil sini, jemaah kecil sini. Bagus, jemaah juga. Tapi kita hadir tempat besar, kita hadir satu kawasan yang besar, kita duduk di kawasan tu, afdal. Kita kan nak buat benda afdal. Kita kan nak buat benda afdal. Mengantuk tak apa. Ni kita nak cerita benda afdal. Tapi takkanlah semua waktu kita, takkanlah setiap malam kita mengantuk. Lepas banyak tak mengantuk pun, kita tidur pukul 2 pagi, duduk bual lagi. Ni kita nak berkata benda afdal. Sebab tu kita tak semayang. Kita semayang dengan jemaah besar. Itu yang terbaik. Dan itulah yang kita belajar daripada masyaikh kita. Kita pergi India, Maulana Sa'ad, dia tak semayang awal. Dia jadi imam lagi, sembahyang dengan majma' besar lagi. Kita di Raiwin pun sembahyang dengan majma' besar lagi. Kita sembahyang dengan majma' besar. Sebab majma' lebih besar majma'nya, lebih besar ramai orangnya, lebih berkat lah. Lebih berkat lah. Boleh. Nak buat solat 2 kali apa? Buat solat sekali, sudahlah 2 kali tu. Bila tak ada masjid, biasanya kita buat istimak tu di tempat yang besar. So solat tu sekali. Jadi sembahyang bersama jemaah yang besar itu lebih baik daripada sembahyang jemaah yang kecil-kecil. Sebab kita kan nak hidup sunnah. Kecuali orang khidmat tu lain lah. Kita tak khidmat apa pun. Begitu. Saya nak pesan sangat-sangat ni kepada jemaah semua, khususnya ahbab-ahbab suka sembahyang awal sangat. So kita sembahyang lah, kita solat lah dengan jemaah yang besar, walaupun lewat sikit. Walaupun besar, walaupun lewat sikit. Orang khidmat pun tak ramai lah. Okey lah khidmat sebab dia nak serve kat orang lain. Dia nak serve kat orang lain. Sebab kita tengok masyaikh kita, dia sembahyang lewat. Maksudnya dia bukan sembahyang lewat. Dia tak ada jemaah kecil-kecil, tak ada. Dia jemaah kecil-kecil tak ada. Dia dengan jemaah asal, jemaah besar. Jemaah asal dan jemaah besar. Ini yang kita nak belajar ni. Kita nak belajar macam mana nak hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang perlu kita jelas, kita jelas. Tuan-tuan nak ikut tak nak ikut tu pulanglah. Tuan-tuan kan lebih pandai daripada saya lagi. Orang awam ni dia lebih pandai daripada ustaz lagi. Dia kata ustaz belajar kitab mana? Kami belajar kitab lain, ustaz belajar kitab lain. Sedap. Orang awam ni dia lebih pandai daripada kita. Dia nak tanya tu, dia dah ada jawapan dah. Kita jawab macam ni, dia jawab macam ni lagi. Saya kata tak payah tanya lah, dah ada jawapan dah. Apa awak menatepa nak tanyanya? Dah ada jawapan dah. Buat busuk mulut je tanya. Dia dah ada jawapan, dia tanya. Dia tanya tu, dia nak suruh kita jawab macam mana dia nak. Kalau kita jawab macam mana dia tak nak, so dia tak nak ikut juga. Dia tak nak ikut juga. Benda yang jelas kita kena jelas. Benda yang uzur, ustaz kita uzur lah. Uzur tu lain, tapi kita nak bagi tahu benda yang afdal. Benda afdal ni kita semayang dengan jemaah besar lah. Lewat sikit pun tak apa.
Lewat sikit pun tak apa. Gitu. Tempat kena tegur, kita kena tegur lah. Maaf. Dia dah ada jawapan dah, je. Lepas tu dia tanya kita, buat apa? Pakailah jawapan kamu tu. Dia tanya kita sebab dia nak suruh kita beri jawapan. Kalaulah ustaz tu beri jawapan macam mana dia nak, dia ikut. Kalau tidak, dia akan cari jawapan lain. Begitu. Allahu Akbar. Jadi kita sembahyang, maka kita sembahyang takjil lah. Kadang-kadang lewat sikit tak apa. Itu ada program, itu pun setahun sekali je programnya, atau seminggu sekali malam Satfuzari kita lewat sikit isyak, ramai-ramai dengan orang. Itu afdalnya. Itu afdalnya. Tapi kalau kita nak paksa orang, tak boleh lah. Kita nak paksa orang, tak boleh lah. Satu ketika kita orang sembahyang. Jadi kan kadang-kadang jemaah datang di markas, dia sembahyang maghrib, dia dalam musafir. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang asar. Sepatutnya bila kita bertempat, walaupun kita musafir, kita sembahyang dengan orang tempatan itu lebih afdal daripada kita sembahyang jamak. Kalau kita pergi satu tempat, kita bermusafir, kita dalam musafir. So dalam musafir dia boleh jamak dan kasar lah. Dia pun sembahyang zuhur, sembahyang asar. Jadi masa sembahyang asar, dia duduk belakang. Bila duduk belakang, dia bising. Bising lah masa kita tengah sembahyang ni. Assalamualaikum. Dia bising. Bila dia bising, saya duduk sebelah dia. Saya pun lepas salam tu saya undur belakang 2-3 kali. Saya pun duduk sebelah dia. Saya kata, tuan, kalau tuan dah sembahyang, tuan janganlah bising. Kami nak sembahyang. Oh, sembahyang tak khusyuk. Dengar kita cakap. Oh, marah kat kita. Okey. Minta maaf. Ini mesti ni. Ni, kena keluar 4 bulan dulu, dia kata. Ni, tak tahu apa lagi ni. Keluar 4 bulan. Kamu datang untuk berapa bulan? Dia tak kenal saya. Kamu datang untuk bulan? Saya kata, saya datang ni. Saya ni orang tempatan sini, kata. Tuan, tak apalah, musafir dah sembahyang jamak dah, saya orang tempatan sini. Wah, kena keluar dulu, dia kata. Dia kata macam tu. Saya kata, okey, minta maaf lah, saya tegur kamu. Sepatutnya saya tak tegur kamu. Saya tak tegur kamu. Kita tak boleh marah orang. Kenapa kita nak marah orang? Sakit hati. Buat apa kita marah orang? Tak guna kita marah orang. Tak guna kita marah orang. Buat apa kita nak marah orang? Dia tak salah pun. Jadi kalau kita marah orang tu yang kita sakit hati, relax je. Okey, senang. Kita orang ustaz ni begitulah kita. Buat bodoh je. Ikutlah kau lebih pandai pada aku kan. Tak apa. Solat zuhur. Menyegerakan solat zuhur pada musim panas. Imam dalil dalil imam yang 3 ialah hadis Sayyidina Aisyah bahawa Nabi menunaikan solat subuh dan selesai kita sembahyang awal lah. Kecuali Imam Abu Hanifah saja sembahyang lewat. Bahawa Nabi menunaikan solat subuh dan setelah selesai solat, para wanita keluar daripada masjid dalam keadaan dalam keadaan hari masih gelap dan mereka tidak dapat dikenali. Maksudnya, wanita dulu sembahyang juga di zaman Nabi, pada peringkat awal lah. Lepas tu peringkat akhir-akhir tu wanita dah kurang. Tapi Nabi kata jangan larang wanita ke masjid. Sebab peringkat awal nak ramai ke masjid, wanita pun datang sembahyang di masjid. Dia duduk belakang dan wanita, kaedah dia sembahyang, iaitu wanita duduk belakang. Jadi bila salam, wanita akan keluar dulu, baru akan lelaki akan keluar daripada masjid. Sebab dia kata dia saf pertama, habis saf orang tua, baru saf kanak-kanak, lepas tu baru saf wanita di belakang. Jadi bila sembahyang, wanita terus keluar. Jadi wanita keluar tu dalam keadaan gelap lagi. Wanita tak jemaah wanita tak nampak lagi mereka sebab dalam keadaan gelap. Itu dalil
imam yang 3 dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Calon. Nabi kata idza ishtaddal harru fa abridu bis solat. Mazhab Syafi'i juga melewatkan zuhur pada musim panas dengan 4 syarat. Kita pun boleh juga sembahyang zuhur ni lewatkan sikit pada musim panas, tapi ada 4 syarat yang mesti ditepati. Pertama, ada SOP lah. Ada SOP lah. Iaitu pada hari yang panas sangat. So kita lewat sikit biar dia sejuk. Di negara yang panas, tak apa negara panas, kita lewatkan sikit. Masjid yang berada jauh, kita lewatkan sikit, nak tunggu orang datang. Tempat yang panas, tempat tu pun panas bahang dia. Jadi masalah tu lah. Dan solat asar waktu yang mustahab, waktu yang fadilat lah tu, ialah dengan menjegerakannya. Dalil ialah riwayat sahabat menyembelih unta dan daging unta itu siap dimasak sebelum maghrib. Dia cepat tu, siap masa. Solat maghrib, kesepakatan ulama bahawa solat maghrib itu disegerakan. Ulama juga bersepakat bahawa solat isyak yang afdalnya di awal waktu sehingga 1/3 malam. Bukan lepas 1/3 malam afdal, tak. Awal juga dia afdal. Fasal pertama di dalam kitabus solat, bab menyegerakan solat. Menyegerakan waktu solat. Wa an Sayyar ibn Salamah radhiyallahu anhu qala dakhaltu ana wa abi ala abi Barzata al-Aslami. Qala lahu abi kaifa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah. Faqala kana yusalli al-hajira allati tad'unaha ula hina تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. نسيت ما قال في مغربي وكان يستحب أن يؤخر الفيء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينتقل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ ب60 إلى 100. وفي رواية ولا أبالي بالتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبل والحديث بعدها متفق عليه. Sayyidina Sayyar daripada Hadrat Sayyar Ibnu Salamah rahmatullah alaih berkata, aku dan ayahku telah pergi menziarahilah Sayyidina Abu Barzah radhiyallahu anhu. Ayahku telah bertanya kepada beliau bagaimana Rasulullah menunaikan solat fardu. Orang-orang dulu memang dia, Masya Allah, berjumpa tu mesti ada perkara-perkara ilmiah yang dia pergi itu pun atas dasar perkara ilmiah dan perkara agama, perkara iman dan amal. Atas dasar tu dan mereka bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan mereka ialah mengenai ilmiah dan amaliyah, mengenai iman, ilmiah dan amaliyah. Jadi mereka mari tu kurang-kurang jumpa tu tanya sepatah dua. Ni mari jumpa ustaz tak tanya apa sepatah dua. Tanya, okey ustaz, baik ustaz. Tanya ustaz, tanya masalah sikit ustaz. Begitu. Ustaz dia baik. Benda-benda yang simple boleh tanyalah. Tapi tengah-tengah jalan tu jangan tanya. Nak tanya, saya kata dah tengah jalan nak tanya, betul lah masalah berat-berat. Saya kata boleh ada pengeras dia. Bawa gula 2 kilo, susu 2 tin, Nescafe 1 kapik. Okey boleh tanya. Masalah. Beliau telah menjawab. Jadi Abu Barzah ni menjawab, Nabi menunaikan solat hajir yang kamu memanggilnya solat pertama ketika matahari tergelincir, iaitu solat zuhur. Baginda menunaikan solat asar setelah selesai solat menunaikan solat asar. Setelah selesai solat asar, salah seorang daripada kami pulang ke tempat barang-barangnya di hujung Madinah sewaktu matahari masih lagi terik. Yang ni maksudnya asar awal waktulah. Pergi itu pun, pergi berjalan tu pun masih panas lagi. Aku terlupa apakah beliau sebut tentang solat maghrib.
Baginda suka melewatkan solat isyak yang kamu memanggilnya dengan nama Athamah. Baginda tidak suka tidur sebelum menunaikan solat isyak dan bersembang-sembang selepas isyak. Lepas isyak tak nak bersembang dah. Ni kita bersembang lain, nanti kita akan terangkan apa maksud bersembang di situ. Baginda akan pulang selepas subuh. Baginda akan pulang selepas solat subuh ketika seorang itu boleh mengenali kawannya yang duduk di sebelahnya. Baginda akan membaca dalam solat subuh sebanyak 60 ayat hingga ke 100 ayat. Tak tahulah bacaan Nabi macam mana. Suaranya sedap lagi, tajwidnya ada lagi, tarannumnya lagi. Macam-macam lah hak Nabi tu kan memang paling sedap. Tajwidnya, qiraahnya, suaranya, tarannumnya, lagunya, memang sedap. Dalam riwayat yang lain, baginda tidak peduli untuk melewatkan solat isyak sehingga ke 1/3 malam. Baginda tidak suka tidur sebelum mengerjakan solat isyak dan berbual-bual selepas solat isyak. Penerangan. Solat zuhur dinamakan dinamakan al-ula kerana ia adalah solat yang pertama ditunaikan setelah difardukan. Perbincangan ini telah kita bincang. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa solat asar itu di awal waktu. Maksudnya lepas solat tu boleh pergi lagi berjalan jauh. Masa tu pun masih panas lagi. Maksudnya di solat awal waktu, sebab solat asar ni lebih kurang 3 jam. Solat awal waktu berjalan sejam, ada 2 jam lagi. Begitu. Kita sembahyang 4.45, kita sembahyang. Masuk asar 4.45. Sembahyang pukul 5. 5 suku baru siap. Lepas tu kita berjalan 40 minit. 45 minit. Sampai pukul 6. Pukul 6 nak pergi 7.30. Ada sejam setengah lagi. Panjangnya. Imam Abu Hanifah sembahyang asar dia tu lebih kurang sejam je. Lepas tu maghrib lah. Pendek. Dia sembahyang asar lewat. Okey. Bercakap-cakap mengenai ilmu, melayani tetamu, bercakap dengan isteri adalah tidak dilarang selepas isyak. Hak larang tu, Nabi kata jangan bercakap dunia. Tapi Masya Allah pengajian kita lepas isyak, maka pengajian ilmu, maka ia tidak dilarang. Percakapan yang dilarang ialah bercakap-cakap kosong dan percakapan yang tidak memberi manfaat. Min husni islami mar'ihi tarkuhu ma la ya'ni. Seorang itu tak akan capai kebaikan Islam yang sempurna kecuali dia meninggalkan perbuatan la ya'ni, iaitu sia-sia. Tinggal semua benda sia-sia tadi. Begitu. Dan segerakan tidur supaya dapat bangun awal dengan tahajud yang mudah. Bangun awal, tahajud mudah. Hadir. Okey. Boleh. Sembahyang isyak tu kan lewat sikit dengan belajar agama, tak apa. Itu ada reason dia kalau nak sembahyang, nak berhenti pula. So boleh, sebab dia panggil sulusul lail. Dia boleh lewatkan sedikit. Tak ada masalah. Begitu, tak jadi masalah. Hadis ini juga dalil pada mazhab Imam Hanifah menyatakan bahawa mentakhirkan subuh pada waktu akhir. Ini dalil yang dia ambil. Kita dalil tadi, ni dia ambil dalil hadis ni, muttafaq alaih ni. Sedangkan segerakan tidur. Mazhab Syafi'i mengatakan afdal subuh pada awal waktu kerana Nabi dan sahabat memulakan pada awal waktu dan menyuduhkannya di akhir waktu. Begitu. Solat zuhur di awal waktu. Solat zuhur di awal waktu. Hadis yang ke-588. Wa an Muhammad ibn Amr ibn Hasani an ibn Ali radhiyallahu anhum sa'alna Jabir bin Abdullah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli zuhra بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس العجل وإذا قلوا أخر والصبح بالغلس. متفق عليه. حدث محمد بن عمر بن حسن بن علي رضي الله عنه berkata, Hadrat Muhammad bin Amr bin Hasan
bin Ali, itu anak Sayyidina Ali bin Hasan bin Ali berkata, kami telah bertanya Sayyidina Jabir bin Abdullah berkenaan dengan solat Nabi. Maka beliau berkata, baginda menunaikan solat zuhur ketika matahari panas terik, dan solat asar ketika matahari terang, dan maghrib ketika matahari terbenam. Baginda akan menyegerakan solat isyak apabila sahabat ramai, dan melewatkannya apabila sahabat sedikit. Baginda akan menunaikan solat subuh ketika hari masih gelap. Muttafaq alaih. Ini dalil kita tadi. Dalil Abu Hanifah tu masa ghalas, masa asfar. Kita masa ghalas. Chalo. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala idza sallayna khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقى الحر muttafaqun alaih wa labzuhu lil Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila kami menunaikan solat zuhur di belakang Nabi, kami akan sujud di atas pakaian kami kerana mengelakkan diri daripada kepanasan. Hadis ini menunjukkan bahawa solat zuhur di awal waktu kerana awal waktu zuhur adalah terlalu panas. Mazhab Hanafi menjawab, tak, lewat sikit pun tak apa, di akhir waktu pun masih lagi panas. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sebelum zuhur telah bermula panas, dan apabila masuk waktu zuhur maka tempat sujud itu sangat panas. Zuhur tu pukul 12 tu panas dah, kena pukul 1 meletup panasnya. Begitu. Ya, neraka diizinkan menghembuskan nafas 2 kali setahun. Apa ni? Neraka ni boleh bernafas juga 2 kali setahun. Pelik tu. Kita tak aja dengar lagi. Neraka ni Allah Ta'ala benar untuk bernafas. Dia bernafas 2 kali setahun. Neraka ni bernafas. Jadi kita tak dengar lagi ni. Neraka boleh bernafas 2 kali setahun ni. Ni malam ni first time dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-590. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda harra fa'abridu bis-salat." Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari sangat panas, maka lambatkanlah solat zuhur. Wa fi riwayatil Bukhari an Abi Sa'id biz-Zuhri, fa in ishtadda al-harr min fahi jahannam washtakatin naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'dan fa'azina laha binafsaini nafsin fi syita wa nafsin fi sayf ashaddu ma tajidu min al-harri wa ashaddu ma tajidu min الزمحريري متفق عليه. وفي رواية للبخاري فأشد ما تجد من الحر فمن سمومها وأشد ما تجد من البر فمن زمحريرها. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat yang dilawatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi SAW bersabda, lambatkanlah solat zuhur kerana panas terik matahari itu sebahagian daripada kepanasan api neraka. Panas tu sebab api neraka. Ia mengadu, neraka ni mengadu kepada Rabbnya, Tuhannya. Ya Rabb, neraka pun boleh bercakap. Sebahagian tubuhku telah memakan sebahagian tubuh yang lain. Makan satu sama lain ni. Maka Allah telah mengizinkannya untuk bernafas sebanyak 2 kali. Nafas yang pertama pada musim sejuk, iaitu itulah kesejukan yang paling sejuk dan yang kamu temui. Nafas yang kedua musim panas, itulah kepanasan yang paling panas kamu ketemui. Riwayat di sini sampai muttafaq alaih. Ada sedikit dalam riwayat Imam Bukhari saja, tidak muttafaq alaih. Pasal muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Ini riwayat Imam Bukhari saja.
yang lain disebut. Kepanasan yang paling dahsyat yang kamu temui ialah daripada angin neraka, dan kesejukan yang paling dahsyat yang kamu temui juga daripada neraka. Sebab neraka ni ada neraka sejuk dan neraka panas, neraka hawiyah. Ni neraka paling sejuk. Neraka sejuk, neraka hawiyah. Dan banyak neraka. Neraka ada 7 neraka. Jahannam, hawiyah, hutama, sakar, macam-macam neraka. Paling panas dan paling sejuk. Begitu. Dan hadis ini, kita ambil dari segi fiqh dahulu. Dalil ini adalah dalil mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan bahawa pada waktu panas sembahyang zuhur dilewatkan. Bagi mazhab Syafi'i, perkataan abridu bis solah maknanya ialah solahlah di awal waktu, seperti makna bardun nahar, iaitu waktu awal zuhur. Bukan bardu tu maksudnya bukan sejuk, sebab dia makna lain. Jadi kita bagi makna bardu sesejuk. Al-bardu, ja'al bardu ma'al jubbat. Ja'al bardu ma'al jubbat. Musim sejuk dah datang bersama dengan jubah yang tebal. Ja'al bardu ma'al jubbati, ataupun ja'al bardu ma'al jubbata. Kalau jubbata tu fi'il, kalau mufrad. Kalau jubbat fi'il jamak, jadi jubbati. Okey, sesungguhnya. Okey, jadi kita memaksudkan abridu tu maknanya dalam dari segi konteks bahasa Arab, dia katanya bardun nahar, iaitu awal waktu zuhur. Bukan bardu tu maksudnya sejukkan sikit waktu, iaitu lewatkan. Okey. Sesungguhnya bersangatan panas itu daripada hembusan neraka. Jadi kita rasa panas tu tiap-tiap tahun tu sebab neraka ni dibenarkan untuk bernafas. Jadi satu persoalan, panas adalah bersangkut paut dengan matahari. Mengapa dalam hadis ini memberitahu bahawa ianya daripada hembusan neraka? Panas tu sebab matahari, bukannya hembusan neraka. Jawabnya, sebab zahir panas tu memang matahari lah. Hak zahir kita tengok tu matahari. Tapi hakikatnya kepanasan itu daripada nafas neraka. Neraka dibenarkan bernafas musim panas. Dihembus. Kan dulu panas tu kita kan. Badan kita panas tu kan. Tak tahan. Kita keluarkan. Pasal badan kita ni, kita boleh keluarkan angin. Tahu tak? Badan kita boleh tiup angin. Angin yang keluar daripada mulut kita ni, panas ke sejuk? Panas ke sejuk? Panas Ustaz? Sejuk Ustaz? Tak. Dia panas dan dia sejuk. Tengok, bila kita minum air teh panas, kita pun siup air teh tu. Kita tiup air teh tu. Siup tu bahasa Kelantan. Tiup air teh. Ini bila air panas, kita kan orang Melayu tak boleh minum panas. Bila panas, kita tiup dia. Pada angin yang kita keluarkan tadi, apa dia? Angin yang kita keluarkan tadi. Sejuk ke panas? Sejuk sebab nak menyejukkan air teh yang panas. Betul tak? Badan kita ni banyak angin ni kita tembus. So kita siup. Kita tiup. Panas. Kita benda panas kita siup. Jadi sejuk. Tapi kalau musim sejuk, kita nak panaskan badan. Panas. Panas. Jadi angin badan kita. Jadi neraka begitu juga. Dia dibenarkan untuk menghembuskan nafasnya pada musim panas, dan dia dibenarkan untuk bernafas pada musim sejuk. Hembuskan. Okey, panas. Jadi kita kata jawabnya sebab zahir panas itu daripada matahari, tapi hakikat kepanasan itu daripada nafas neraka. Sama ada hakikat neraka itu, cuma kita tak nak tanya bila nak hembus tu mesti ada mulut. Secara hakikatnya, untuk menghembuskan sesuatu, badan kita ada mulut ataupun ada tempat lubang yang boleh keluar angin tadi.
iaitu seperti dubur kita. Kita keluarkan angin yang kurang enak tu. So ada tempat yang begitu. Jadi pada hakikatnya sama ada secara hakikatnya neraka itu ada mulut dan ia bernafas. Maknanya kalau mulut ataupun majazi. Masa jazi ni makna kedua tak ada lah. Itu sebagai satu tashbih, satu permisalan. Kalau kita menganggap kepanasan itu daripada kemurkaan Allah, maka eloklah kita beristighfar dan memohon taubat kepadanya. Kerana pada hari kiamat nanti, Allah akan memandang makhluknya dengan pandangan kemurkaan dan kemarahannya ketika seluruh makhluk. Ketika itu seluruh makhluk beristighfar. Astaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan satu sama lain. Neraka ni dia kata makan satu sama lain, panas sangat, untuk menunjukkan keterlaluan panas kan. Kita panas kan, bahang panas tu tak boleh nak duduk tu. Rimas kita. Mesti kita kena keluar. Begitu juga neraka ni panas dia. Dia rimas dengan kepanasan. Rimas dengan kepanasan dia. Oleh sebab itu Allah membenarkan neraka bernafas 2 kali setahun. Sekali pada musim panas, sekali pada musim sejuk. Kerana terdapatnya neraka panas dan neraka sejuk, iaitu hawiyah. Neraka sejuk ni neraka hawiyah. Ini bermakna panas dan sejuk itu disebabkan oleh neraka bernafas. Di dunia ini kepanasan dan kesejukan berbeza tempat, berbeza mengikut tempat yang berbeza. Satu persoalan, mengapa terdapat perbezaan dari segi tahap kepanasan pada tempat-tempat berbeza? Beza sini panas sikit. Jawabnya ialah tempat yang mana lebih jauh daripada sumber kepanasan, maka kehangatannya lebih. Tempat yang mana lebih hampir dengan sumber kepanasan, maka kehangatannya lebih berbanding tempat yang jauh yang terdapat rintangan-rintangan yang menghalang kepanasan itu sampai pada tempat yang jauh. Seperti seorang yang berada berdekatan dan berjauhan dengan api. Api itu tetap panas, tapi duduk jauh tak rasa lah sikit. Duduk dekat, menguap panasnya. Seperti seorang yang berada berdekatan dengan api. Satu persoalan lagi. Timbul lagi satu persoalan mungkin timbul. Pada garisan khat istiwa, kita kan berada di bila gelup kita, di senggeng gelup kita, kita berada di garisan khat istiwa. Terdapat satu sudut pada garisan khat istiwa terdapat satu sudut malam yang sejuk dan satu sudut malam yang panas dan satu sudut siang yang panas. Jawabnya ialah neraka. Dalam satu sudut dalam khat kali istiwa, ni panas, ni sejuk. Jawabnya neraka tadi punyai 2 mulut, dan satu menghembuskan nafas yang sejuk, satu lagi menghembuskan nafas yang panas. Ataupun senang tadilah, kita sekali hembus, sejuk pun boleh, panas pun boleh. 2 in 1, rejoice. Satu shampoo yang diperkenalkan mula-mula. Dulu kan shampoo lain, conditioner lain, pelembut lain, conditioner lain, pelembut lain. Jadi sekarang maka Rejoice memperkenalkan satu shampoo. Rejoice 2 in 1, 2 dalam 1. Nabi menyegerakan solat asar. Nabi ini suka sembahyang awal asar. Wa ana Anas radhiyallahu anhu, hadis ke-592. Wa ana Anas radhiyallahu anhu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wasyamsu murtafi'atun hayyatun fayazhabu zahib ila awali fayatihim wasyamsu murtafi'atun wal ba'du al-awali min al-madinati ala 4 amyalin aw nahwihi. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat asar ketika matahari tinggi dan terang. Kalaulah seorang itu pergi ke tempat yang tinggi. Awali ini satu tempat yang tinggi, di kawasan yang tinggi di Madinah. Percaya dia akan sampai kepada penduduk di sana sedangkan matahari masih lagi meninggi, tak jatuh lagi.
Matahari kita kan, kalau orang tua kata matahari jatuh dah, maksudnya nak maghrib dah tu. Ni matahari tinggi lagi tu, lambat lagi maghrib tu. Perawi berkata, sebahagian tempat yang tinggi di Madinah jaraknya 4 batu dan seumpama. Awal ini satu kawasan yang tinggi, di kawasan sejuk sikit di kawasan Madinah. Awal ini Ali ni satu tempat. Awal ini banyak kawasan-kawasannya di Madinah tadi. Paling dekat pun 4 batu, lebih kurang 6 kilometer. Penerangan, ba'dul awali minal Madinah ala arba'ati amyalin aw nahwiha. Bukan perkataan Sayyidina Anas, bahkan perkataan Imam Zuhri. Imam Zuhri menerangkan, dia memasukkan lafaz mudraj di dalam hadis. Maka hadis ni kita panggil lafaz ni lafaz mudraj. Pemisalan mereka yang meninggalkan solat asar. Siapa yang meninggalkan solat asar, apa pemisalan yang Nabi bagi? Hadis yang 593 bracket nombor 7 kurungan 7. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq yajlisu yarkabu syamsa hatta idza asfarrat wa kanat baina qarnay syaitani qama fanaqara al-arba'an la yazkurullah fiha illa qalila, rawahu Muslim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, demikian itulah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehinggalah ketika ianya menjadi kuning, dan adalah ia di antara dua tanduk syaitan. Maka si munafik itu bangun dengan mematuk 4 kali seumpama patukan burung gagak, dalam keadaan yang dia tidak mengingati Allah kecuali dengan keadaan yang sedikit sekali. Malah bangun pun rasa malah je, tak tenang je. Keduanya, kaedahnya nahu ism isyarah datang selepas adanya musyarun ilaih, apa yang nak diisyaratkan. Tetapi di sini musyarun ilaih terus datang tanpa adanya ismi isyarah. Jawabnya, musyarun ilaih ialah hadir fi zihin. Pada masa tu kadang-kadang benda yang nak diceritakan tadi duduk dalam kepala, jadi tak payah. Ustaz, betul kan Ustaz nak kata tadi? Kau dah tahu apa yang aku nak kata ya? Saya dah boleh baca dah apa dalam kepala Ustaz tu. Bijak anak murid. Hadir fi zihin, iaitu Nabi mentafsirkan bahawa solat, orang yang bersolat lewat itu ialah seperti orang-orang munafik. Mereka berbual sehingga waktu matahari menjadi kuning, duk bual rancak. Barulah mereka bersolat. Mereka bersolat begitu cepat. Selepas tu tak ada zikir pula kepada Allah, melainkan sedikit. Jadi ibadat mereka tidak khusyuk, tidak khuduk dalam perbuatan mereka, dan tidak menjaga adab, bahkan bersolat dengan perasaan yang malas. Satu ketika seorang masyaikh menyatakan bahawa mempercepatkan ibadat untuk melakukan amalan dakwah ialah perkara yang salah, kerana maksud dakwah ialah menyempurnakan ibadat, bukan untuk menunaikan dengan tergesa-gesa dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Fuzat dia kata, kadang-kadang kita buat satu amalan, kita cepatkan sembahyang. Cepat, kita nak buat majlis ni. Sembahyang itulah yang paling penting. Sembahyang sempurnakan dia dengan adabnya, dengan mustahabatnya. Sebab tu kita kata sembahyang ni lewatkan sikit. Ni sembahyang cepat-cepat nak pergi mana? Nak minum teh, nak bual je. Nak bual, nak minum teh ya, bukan apa pun. Allah, sembahyang tu jaga betul-betul. Cepat. Kita ada majlis ni. Majlis tu untuk memberi penerangan. Apa penerangan majlis tu? Kena jaga sembahyang. Kena jaga sembahyang awal waktu. Sembahyanglah dengan khusyuk dan khuduk. Kita lepas sembahyang, Assalamualaikum, bangun, angkat punggung, tak tahu ke mana pergi. Jadi dakwah maksudnya untuk menyempurnakan ibadat, bukan untuk menunaikan ibadat dengan tergesa-gesa. Untuk dakwah tadi tak. Maksud orang munafik ialah mendapat habuan dunia dan supaya mereka terselamat daripada bersusah payah untuk agama. Takut-takut Nabi nak tashkil dia ni.
Jangan tunggu lama-lama kat masjid ni, lama orang dakwah sikit kan. Kena ikut orang dakwah pula. Okey. Kenapa dalam hadis ini menyebabkan kena orang-orang mereka bersolat dan mereka dikira sebagai orang Islam. Orang-orang munafik ialah orang-orang yang mendapat habuan dunia supaya dan mereka terselamat daripada bersusah payah untuk agama. Mereka bersolat supaya mereka dikira sebagai orang Islam dan terselamat daripada dibunuh. Kena mari, kalau tak mari, orang kena bunuh. Orang munafik mereka mentakhirkan semua solat. Kenapa dalam hadis ini menyebutkan mentakhir asar saja? Orang munafik ni dia sembahyang semua lewat habis hujung-hujung dah. Tapi sebut asar. Jawabnya waktu asar ialah waktu yang sangat sibuk berniaga. Susah untuk berhenti menunaikan solat asar. Orang munafik akan melewatkan solat asar kerana perniagaan mereka. Oleh itu, jika seorang melewatkan solat, maka dia menyamakan dirinya dengan mereka-mereka yang munafik. Mereka-mereka yang munafik, maka kita kena jaga. Janganlah kita melakukan amalan-amalan sedemikian. InsyaAllah kita berhenti di situlah sahaja dahulu. Malam ni insyaAllah kita akan sambung lagi, iaitu pada 301, masih lagi dalam bab menyegerakan solat. Bab menyegerakan solat. Pemisalan mereka yang meninggalkan solat asar. Adalah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ya Allah mereka-mereka yang menyegerakan solat. Ya Allah, jadikanlah kami semua mereka-mereka yang menjaga solat dan mengutamakan solat. Ya Allah, permudahkanlah kami dengan amalan solat. Ya Allah, ya Allah, permudahkanlah kami untuk beramal dengan semua perkara-perkara rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan perkara-perkara yang sunat, mustahabat dan adab-adabnya. Ya Allah, ya Allah, bagilah kami solat khusyuk dan khudu' ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Betul. Lepas bab menyegerakan solat, bab fadilat solat. Banyak bab fadilat solat pula. Waktu-waktu fadilat solat. Lepas habis fadilat solat, kita akan masuk bab azan. Baru nak azan. Nak semayang dah ni. Nak azan lah. Kita masuk babul azan. Lepas fadilat, beritahu fadilat dulu. Jadi sebab tu nak perintah-perintah ni kena beritahu fadilat dulu. Barulah kita masuk babul azan, lepas tu masuk babul iqamah. Wallahu a'lam insya-Allah.